Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Dengar suara dengar? Boleh? Dengar jelas. Jelas, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kajian kita dalam kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من فيضات رحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. أما بعد. Terima kasih Abang Najib, Selaku Pengerusi, dan yang dihormati tuan-tuan perempuan sidang pendengar rahmatullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bersiaran secara langsung secara maya pada malam ini untuk meneruskan kuliah online kita. InsyaAllah kita akan buka kitab yang baru dan kitab ini namanya seperti mana yang tertera di skrin tuan-tuan, Adab dalam Islam. Jadi tuan-tuan boleh dapatkanlah di toko-toko buku, kedai-kedai buku. Mungkin di sebelah Jalan Tengku Abdul Rahman sana banyaklah kedai Pustaka Mukmin dan sebagainya. Kitab ini dikarang oleh Fuad Abdul Aziz Asy-Syalhub, dan menerangkan kepada kita tentang adab-adab dalam kehidupan seharian. Ada 13 adab yang diajar dalam kitab ini. Antaranya adab di masjid. Ada 22 adab di masjid yang akan kita akan baca sama-sama. Adab bermusafir ada 14 adab. Adab bertamu 9 adab. Adab berkunjung ada 3 adab. Adab menziarahi orang sakit 14 adab. Adab memberi salam pun banyak. 25 adab memberi salam tuan-tuan. Ingat sebarangan dengan beri salam, tapi ada 25 adab yang juga oleh Nabi SAW. Adab berdoa lagi banyak. Pun banyak 23 adab. Adab pergaulan 16. Adab berjiran tetangga 3. Adab makan 22. Adab membaca Al-Quran 22. Adab berbicara 16. Dan terakhir adab berpakaian 20 adab. Adab-adab yang kita akan belajar. Sebab Nabi SAW diutuskan innama bu'astu li'utammima makarimat akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperelokkan adab pekerti manusia. Kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, wahai anakku, belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Sebenarnya semakin tinggi ilmu, semakin tinggi akhlak dan adab seseorang itu. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, semakin tinggi ilmu, semakin sombong. Bergaduh orang PhD yang tak ada PhD. Berbangga dia dengan PhD dan seumpamanya. Bukan kita anti PhD, baguslah adik PhD. Baguslah kan. Tapi jangan sampai kita memperlekehkan orang tak ada PhD. Kerana ilmu itu tidak diukur dengan
berapa banyak universiti kita belajar, berapa banyak segi yang kita ada, berapa banyak pangkat, kelulusan yang kita ada. Tapi ilmu itu diukur dengan amal dan juga adab. Maka kalau tidak beradab, maka dia dah seperti iblis laknatullah. Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzu syaitanir rajim. Qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana kafirin. Ketika mana kami yakni Allah memerintahkan kepada seluruh para malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka sujud, fasajadu illa iblis, kecuali makhluk bernama iblis laknatullah. Aba wastakbar, iblis enggan dan sombong, takabur. Wa kana kafirin, jadilah dia orang-orang yang kafir. Iblis ni makhluk yang sangat berilmu dan sangat kuat beribadat, tetapi apabila tidak ada adab, dia boleh engkar arahan Allah Ta'ala, tidak akur kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Baik tuan-tuan, rahimahullah, seharusnya adab itu seiring dengan ilmu. Adab dan ilmu itu umpama lagu dan irama, bulan dan bintang, langit dan bumi, saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Tidak boleh dipisahkan adab dengan ilmu. Dipisahkan maka pincang, maka rosaklah hidup kita ini. Baik, kita akan mulakan insyaAllah dengan adab yang pertama, adab di masjid. Alhamdulillah kita ni orang masjid, orang surau, orang musalla. Jadi untuk memantapkan akhlak kita di masjid, kita kena tengok dan belajar, amalkan adab-adab masjid yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW. So malam ni sebelum kita ada kitab, kita tengoklah di skrin yang dikongsi, di-share oleh saudara Najib kita. Pendahuluan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Surah Al-A'raf ayat 31. Bererti, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid. Itu. Maknanya tuan-tuan, antara sunnah ke masjid ialah memakai pakaian yang elok. Tak sebenarnya baru. Tapi indah maksudnya bersih, suci dan sedap mata memandang. Mengikut uruf tempat masing-masing. Kalau di negara Arab, uruf atau adatnya mereka memakai jubah. Di Malaysia, orang Melayu setiap urufnya pakai baju Melayu, berkain, pelekat atau sepasang satu sut, ataupun lately ni pakai jubah ataupun kurta. Itu pakaian orang masjid yang diiktiraf oleh uruf atau adat masyarakat Melayu. Itulah pakaian di masjid. Jadi elakkanlah memakai pakaian yang tidak berapa indah, tidak berapa elok, seperti pakai t-shirt yang tulis macam-macam kat belakang yang mengganggu khusyuk jemaah lain. Tengok baju kita kat belakang macam-macam dia baca. Dia buat reunion kelas dia tu, 40 tahun lepas tu ada 50 orang sekelas, nama seorang-seorang. Mamat belakang ni pula jenis tak boleh tengok ke bawah tu, tengok baju dia baca seorang-seorang kan. Atau gambar-gambar yang tak elok umpamanya. Itu. Pakai pakaian yang indah, yang elok di setiap masjid. Jadi uruf masyarakat Melayu kita ni tuan-tuan, kalau pakai baju tu biarlah bergosok. Janganlah yang berbau dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dalam baca kitab ni kemungkinan kita tak baca ayat demi ayat macam mana kita baca kitab turas. Kitab-kitab klasik dia kena baca ayat demi ayat. Sebab kitab-kitab klasik setiap ayat itu adalah pati. Dia panggil pati kepada kitab itu. Jadi kitab moden ni mungkin kita ambil sebahagian dan kita huraikan lah. InsyaAllah. Dan hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa sallaha ma'an nasi
au ma'al jama'ah au fil masjid ghafarallahu lahu dhunubah. Barang siapa yang berwuduk untuk solat lalu dia menyempurnakan wuduk. Menyempurnakan wuduk artinya menyempurnakan anggota-anggota yang wajib dan menyempurnakan basuhan-basuhan yang sunnah, yang sunat. Kalau sunat berwuduk seperti 3 kali bagi setiap anggota, kan? Ya. Lalu dia berjalan ke tempat solat wajib. Contoh subuh ke, yang 5 tu, tempat solat wajib tu 5 tu, menunaikan solat yang 5 itu di masjid. Berjalan. Kalau rumah dekat, berjalan. Rumah jauh mungkin nak bersikal ataupun motosikal ataupun basikal ataupun kereta dan seumpamanya. Maknanya setiap langkahan kaki itu adalah pahala dan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Kalau kita naik motor atau kita naik kenderaan yang lain, setiap liter minyak yang kita gunakan itu untuk masjid itu, yang kita bakar itu, insya-Allah menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Dan mengerjakan solat itu bersama orang ramai atau berjemaah di masjid. Solat berjemaah, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Okay, next. Itu, jadi bila sebut adab ni tuan-tuan, ada adab yang sifatnya mustahab atau sifatnya sunnah yang digalakkan buat. Ada adab yang sifatnya makruh, yakni digalakkan untuk ditinggalkan. Ada adab yang sifatnya wajib yang mesti dikerjakan. Ada adab yang sifatnya haram yang mesti ditinggalkan. Dan ada adab yang sifatnya mubah. Nak buat boleh, tak buat pun boleh. Okey? Jadi larangan yang pertama tadi tu, pakai yang elok itu adab yang mustahab, adab yang sunnah yang digalakkan, ya. Berwuduk. Kemudian kita baca hadis berwuduk. Maknanya tuan-tuan, maknanya kita ni sunnahnya kita berwuduk di rumah kita, barulah kita pergi ke masjid atau surau. Bukan niat pada awal untuk berwuduk di masjid, kan? Bukanlah kata haram, tidak haram berwuduk di masjid, tapi yang sunnahnya berwuduk di rumah. Tiba-tiba tengah jalan terbatal wuduk, ambillah di masjid, tak perlulah kita nak patah balik ke rumah. Tapi yang sunnahnya berwuduk di rumah. Ya? Larangan datang ke masjid bagi orang yang makan bawang putih, bawang merah dan sejenisnya. Ini makruh. Hukumnya makruh. Orang yang makan bawang merah atau bawang putih harus menjauhi masjid. Ini kenapa? Elahnya kerana para jemaah yang lain tidak terseksa oleh baunya yang busuk. Barang siapa yang menyakiti para jemaah Allah, maka dia telah menyakiti para malaikat. Jadi bukan bawang putih, bawang merah je, apa-apa makanan atau minuman yang menimbulkan bau yang tidak sedap kepada orang sekeliling kita. Terutamanya rokok, kan? Makan durian, memanglah orang penggemar durian dia suka bau durian, kan? Sedapnya durian tu masa sebelum makan dah masuk mulut, tak sedap dah baunya. Ada kita sembahyang dan sebelah orang yang tak makan durian, mengganggu orang sebelah tu. Khusyuk dia tu terganggu. Jadi bukanlah makan bawang itu makruh, makan bawang tu bagus, antara makanan yang bagus. Tapi makruhnya ialah bila nak solat berjemaah di masjid. Adapun di luar solat tidak makruh, makan harus makan. So kena faham, bukan makan bawang tu makruh, tetapi makan bawang ketika nak solat berjemaah itu yang makruh. Hadis Nabi SAW, man akala sauman au basalan falyatazilna au qala falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baiti. Siapa memakan bawang putih atau bawang merah, kata Nabi, maka hendaklah menjauhi kami. Maknanya jangan duduk dekat dengan kami, dekat dengan Nabi SAW, atau hendaklah dia menjauhi masjid kami, hendaklah dia duduk di rumahnya. Ini maknanya kalau dia dah makna tuan-tuan, dah nak sampai waktu solat, jangan makan makanan yang berbau. Apa-apa yang
berbau. Jabir juga mengatakan, Rasulullah SAW pernah melarang kami makan bawang merah dan bawang putih. Bawang belakung, bawang bakung, bawang apa, tahulah bawang apa, bahasa Indonesia kot. Kemudian kami terdesak oleh keperluan sehingga terpaksa makannya. Lalu baginda bersabda, man akala min hadhihi syajarah al-muntinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikah ta'azza mimma yata'azza minhul ins. Barang siapa yang memakan pohon yang busuk ini, pohon tu buah atau makan yang busuk itu, maka janganlah sekali mendekati masjid kami. Walaupun terdesak macam mana pun, tak boleh. Tak boleh sini, makruh. Sesungguhnya para malaikat terganggu oleh apa yang dirasai mengganggu oleh manusia. Malaikat itu maksudnya apa? Malaikat rahmah. Kita nak malaikat rahmah dekat kita. Kita nak malaikat rahmah tu sentiasa bersama-sama kita untuk moga-moga Allah Ta'ala menurunkan rahmah oleh malaikat rahmah itu. Ada pun malaikat maut, dia tak peduli kau makan bawang apa pun. Kan? Malaikat rahmah, malaikat maut, kau makan apa pun dia tak peduli apa, sampai masa dia tarik je lah nyawa tu kan. Baik, walaupun hadis-hadis di atas secara tegas melarang pemakan bawang putih dan bawang merah untuk datang ke masjid dan tidak berdosa kerana meninggalkan solat Jumaat di masjid, namun ternyata masih ada orang yang nekat melanggarnya. Tu Allah SWT, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka orang-orang yang melanggar perintahnya takut akan malapetaka atau ditimpa azab yang pedih. Jadi kita walaupun benda makruh, kita kena ambil berat, kan? Supaya kita tidak ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Untuk surat sebelah je. 2. Anjuran untuk datang ke masjid lebih awal. Sunnah. Datang ke masjid lebih awal. Ini bagi yang ada kelapangan masa, kan? Eloknya begitulah. Kita ni tunggu. Eloknya kita tunggu solat. Bukan kita terkejar-kejar solat. Kan? Tapi perangai kita selagi tak azan, lagi tu tak keluar rumah kita tak. Nabi SAW menganjurkan agar kita lebih awal dan lebih cepat pergi masjid. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-safful awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih, lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjir, la lastabaku ilaih, walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi, la atauhuma walau habwa." Seandainya manusia itu mengetahui pahala yang ada pada azan, nidak tu azan, dan saf yang pertama, saf yang awal, kemudian mereka tidak boleh mendapatkannya selain mengundi, nescaya mereka akan mengikut undian itu. Sebab kita tak tahu berapa pahala, berapa kehebatan saf yang awal tu, maka kita pun buat leceh je lah, kan? Buat lebih kurang je, lambat-lambat je, kan? Jadi Nabi kata, kalaulah kita ni tahu kelebihan atau pahala yang ada pada azan saf pertama, kita sanggup mengundi. Kan? Sanggup mengundi untuk dapatkan saf pertama tu. Maknanya berebut-rebutlah manusia untuk mendapatkan saf pertama itu. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada kedatangannya awal, nescaya mereka akan berlumba-lumba ke sana. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada solat isyak dan subuh, nescaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Kata ulama, dua solat ni kalau boleh jangan ditinggalkan berjemaah. Kan? Tidak ada alasan, kata ulama, untuk tertinggalkan solat dua ni, iaitu solat subuh dan isyak. Secara sibuk macam mana pun kita, kata ulama, dua masa ni, subuh dan isyak, tolong datang. Kerana Nabi dah pesan, kalaulah manusia itu tahu betapa besarnya pahala dua solat itu, nescaya mereka akan datang walaupun merangkak. Hujan ribut, mereka akan tetap datang. Dan hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna aw ya'lamuna fi saffil muqaddam, lakanat qur'ah." Seandainya kamu tahu atau mereka mengetahui pahala yang ada pada saf hadapan,
nescaya akan terjadi pengundian. Hadis yang berkata maksud yang sama dengan hadis yang sudah kita baca tadi. Jadi hadis-hadis itu menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan, fadilat, kehebatan, kelebihan, keistimewaan dan besarnya pahala orang yang datang ke masjid lebih awal. 3. Berjalan ke tempat solat dengan khusyuk dan tenang. Kedengaran orang yang berjalan ke tempat solat hendaklah berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gapah, tidak terkejar-kejar. Contoh, kita masuk semayang, imam dah angkat takbir. Imam dah angkat takbir, maka makruh kita cepat-cepat, gopoh-gopoh, melujuh, berlari. Takut-takut jatuh, terutama dari bilik air, licin jatuh, nangis. Kes lain pula. Maknanya kalau dah angkat takbir, angkat je lah. Kita relax je. Relax bukanlah erti kata duduk saja kan. Tapi jalan dengan tenang, steady. Tak sempat rakaat itu kita masbuk. Kan? Hatta kalau di rakaat yang terakhir, kita masuk masjid, agak-agak kita tak sempat dengan imam. Nak sampai di soft tu tak sempat dengan imam. Dia dah rakaat, dia dah nak tahiyat akhir, maka kita boleh angkat takbir di belakang tu. Tak perlu kita tergopoh-gopoh berlari-lari untuk dapatkan soft di bersama jemaah lain sebab ketakutan, takut atau kebimbangan kita tidak dapat berjemaah. Segi fiqhnya. Orang yang mendatangi solat dengan berjalan tenang lebih memperolehi kekhusyukan dalam solat. Itu kelebihan dia. Sebab apa Nabi suruh jalan tenang untuk khusyuk. Bayangkan tuan kita tergopoh-gapah berlari, masuk soft, tercungap-cungap Allahu Akbar, dah tentulah hilang khusyuk. Lelah kita, penat kita. Sebaliknya orang yang mendatangi solat dengan terburu-buru akan masuk solat dengan fikiran yang celaru. Nabi SAW melarang umatnya berjalan dengan terburu-buru sekalipun iqamat sudah dikumandangkan. Satu hadis Abu Qatadah anhu meriwayatkan bahawa bainama nahnu nusalli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalabata rijalin falamma salla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila as-salah qala fala taf'alu idza ataytum as-salah fa'alaikum bis-sakinah fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu. Bermaksud suatu kami solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba baginda mendengar bunyi bising para lelaki. Seusai solat, kemudian selepas atau selesai solat, baginda bertanya, ada apa dengan kamu? Kalau kita dah tahu kenapa? Pahal. Yang bising-bising ni. Maka lelaki itu menjawab, kami terburu-buru ke tempat solat. Nak cepat. Berlarilah sampai dengar lah kan. Tapak larian tu. Baginda atas bersabda, jangan lakukan itu. Jika kamu datang ke tempat solat, maka kamu harus tenang. Apa kamu sempat, solatlah. Maknanya kan kita sebut tadi, kalau kita sempat, sempatlah. Dan apa yang kamu tertinggal, sempurnakanlah. Masbuklah kamu. Dan tambahkanlah rakaat yang kamu tertinggal itu. Hadis yang lain, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza uqimatis salah fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna wa 'alaikumus sakinah fam adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Hadis yang lebih kurang sama maksudnya, apabila iqamat solat sudah dikumandangkan, maka jangan mendatanginya dengan terburu-buru. Datanglah selalu berjalan dengan tenang, apa yang kamu sempat solatlah, dan apa kamu tertinggal sempurnakanlah. Yang keempat, doa ketika berjalan ke tempat solat. Jadi tuan-tuan, sebagai Islam, sebagai umat Islam, untuk kita setiap benda ada doa ni. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, semua ada doa. Masuk tandas pada doa, keluar tandas ada doa. Kan? Makan, minum, tidur, jimat dan sebagainya, semua ada doa. Kan? Jadi doa ketika berjalan ke tempat solat. Orang yang berjalan ke tempat solat dianjurkan untuk membaca doa yang dibaca Nabi SAW.
sewaktu berjalan menuju ke tempat solat. Yang ada satu kisah yang ceritakan oleh Ibn Abbas. Satu hadis Nabi SAW. Allahumma ij'al tu. Itu doa yang dibaca oleh baginda. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa azim li nuran. Panjang tahu semua. Panjang lah kan. So kalau dah tak boleh baca doa tu, bacalah apa-apa doa sekalipun. Kalau baca doa ni kita bacalah. Kan? Allah maj'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku ada cahaya. Wa fi basari nuran. Di mataku ada cahaya. Wa fi sam'i nuran. Di telingaku ada cahaya. Wa an yamini nuran. Di kananku cahaya. Wa an yasari nuran. Di kiriku cahaya. Wa fawqi nuran. Atasku cahaya. Wa tahti nuran. Bawahku cahaya. Wa amami nuran. Depan aku cahaya. Wa khalfi nuran. Di belakang aku cahaya. Wa azimli nuran. Dan besarlah cahaya untukku. Cahaya ni apa dia? Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang lain daripada Abu Daud. Thumma kharaja ila salah wa huwa yaqul Allahumma ij'al fi qalbi nuran waj'al fi lisani nuran. Ditambah lisani nuran, pada lidahku nuran, cahaya. Waj'al fi qalbi nuran, waj'al fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al khalqi nuran, wa amami nuran, khalfi bukan khalqi. Kan? Wa amami nuran, waj'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma wa'azim li nuran. Sama hadis. So kalau tak hafal doa ni, kita ikut Melayu pun boleh, atau apa-apa doa lah. Sepanjang perjalanan kita ke masjid itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk sentiasa kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. 5. Doa ketika masuk dan keluar masjid. Ni benda yang sangat simple, yang kadang-kadang kita tertinggal, kita tersalah, terlepas pandang, kita tak ingat lah. Sebab apa tak ingat? Sebab jarang buat. Kalau kita dah amal, tentu insya-Allah tak ingat. Jadi untuk beringat kena amal. Kan? Sebab apa tak ingat buat? Sebab tak beramal. Itu hakikat ilmu ialah pada amalan. Jadi orang yang hendak memasuki masjid dianjurkan membaca doa. Ini doa yang sangat famous, yang sangat masyhur yang kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Kata Nabi sallam dan keluarga Nabi sallam, doanya Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Jadi tuan-tuan, ada orang yang stres, depres, kan, tertekan, serabut hidup ni. Dia mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang tak seelok, tidak sepatutnya. Pergi kelab malam, pergi disko, pergi dandut, melepak sana-sini seumpamanya, mengadu dalam Facebook dan sebagainya. Sedangkan pusat segala rahmat Allah Ta'ala di masjid. Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Bukakanlah pintu rahmat-Mu. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud rahmat Allah, maksudnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketika nak keluar, dianjurkan membaca Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon sebahagian kurniaan-Mu. Kita masuk masjid, kita pohon rahmat Allah, kasih Allah SWT. Keluar masjid, kita pohon kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemberian Allah yang Allah redha kepada kita. Itu hadis Nabi sallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul, Allah ftah li abwaab rahmatik
Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apabila seseorang daripada kamu masuk masjid dah membaca Allah tahli abwaab rahmatik, apabila keluar maka bacalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu hadis yang berapa lebih sama je tuan-tuan. Ya. Okay, seterusnya. Dan orang yang masuk masjid sebelum. Ada tak sebelum? Dan orang yang masuk masjid juga dianjurkan untuk membaca. Ini antara doa-doa lain. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajah-wajah yang mulia, dan kerajaan yang lama, yang qadim, yang sedia ada, dari syaitan yang terkutuk. Ya, dari syaitan yang terkutuk. Dan hadis yang lain pun sama lebih kurang. Ya. Nombor 6. Anjuran mendahului kaki kanan ketika masuk masjid dan kaki kiri ketika keluar masjid. Okey. Kalau tempat-tempat yang mulia, sunat masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Tempat-tempat yang kotor, yang najis dan seumpamanya, sunat masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk tandas, keluar kaki kiri, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk rumah kita, kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu sunnah. Kadang-kadang kita tak ingat pun, kan? Kiri kanan kita belasah je kan. Tapi orang yang sangat-sangat berpegang dengan sunnah, dia jadi macam mana? Dia jadi automatik. Itu perbuatan yang automatik. Jadi sendiri. Dia tak perlu automatik. Sebab apa dia automatik? Sebab dia beramal dengan ilmu. Dia sangat-sangat berpegang teguh dengan ilmu yang dia belajar tu. Dan meyakini akan ilmu yang dia belajar tu. Tu. Jadi orang yang masuk ke masjid dianjurkan untuk mendahului kaki kanan. Kenapa? Kerana masjid adalah tempat yang paling mulia. Sehingga sangat tepat untuk mendahului kaki kanan demi menghormati kemuliaannya. Tetapi ketika keluar dari masjid dianjurkan untuk mendahului kaki kiri. Kenapa? Kerana tempat masjid tidak semulia masjid. Ya? Tradisi agama Islam, adab agama Islam mengajarkan agar mendahului tangan kanan atau kaki kanan untuk melakukan perkara yang mulia. Dan mendahului yang kiri untuk melakukan perkara yang hina, yang tidak mulia. Kaedah umum dalam masalah ini adalah hadis riwayat Nabi SAW, riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibul tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Berarti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahului yang kanan dalam memakai kasut. Fi yu'jibut tayammun. Tayammun tu bukan tayammun. Berkanan-kanan. Pada memakai kasut. Oh, maksudnya kalau kita pakai kasut, dahulukan kaki kanan. Kalau nak buka kasut, kaki kiri dulu. Bersuci. Bersuci. Contoh kita ambil wuduk. Kan? Tangan kanan dulu. Tangan kiri. Telinga kanan, telinga kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Dalam konteks masuk masjid ada sunnah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, minas sunnah idza dakhaltal masjid an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda' bi rijlikal yusra. Termasuk atau daripada sunnah Nabi SAW, jika anda masuk masjid maka anda mulakan dengan kaki kanan, dan jika keluar maka dengan kaki kiri. Baik, yang ketujuh, anjuran melaksanakan solat tahiyyatul masjid. Ni yang penting. Antara sunnah yang besar, yang banyak pahalanya ialah menunaikan solat tahiyyatul masjid. Usalli sunnata tahiyyatul masjid. Allahu akbar. Kan, saja sunat tahiyyatul masjid.
Orang yang masuk masjid dianjurkan untuk memulakan aktivitinya dengan solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Solat ni tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat digalakkan. Menghampiri wajib. Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk melaksanakannya di dalam beberapa momentum, di dalam beberapa perkara atau beberapa masa ketika. Seperti hadis riwayat Abu Qatadah As-Sulami. Sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadakumul masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis." Apabila salah seorang bertemu masuk masjid, maka hendaklah dia mengerjakan solat 2 rakaat, iaitu solat di masjid sebanyak 2 rakaat sebelum duduk. Masuk masjid sebelum kita duduk. Kalau ada duduk tak boleh dah. Kena keluar balik lah. Kan? Kalau duduk kita kena keluar balik. Kan? Sebelum duduk kita solat sunat tahiyatul masjid. Kan? Ada hadis, ada orang lately ada cerita lah dalam di medsos. Khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Hukum solat sunat ketika azan. Kan? Ni beberapa hukum solat sunat ketika azan. Solat sunat tahiyatul masjid lah. Ketika solat Jumaat. Baik. Kalau azan yang pertama, ingat dulu kalau azan yang pertama, maka sunat kita dengar azan sampai habis, jawab azan sampai habis. Sebab itu azan yang pertama. Sebab lepas tu semua orang bangun sembahyang. Qabliyah tu kan. Kita masuk masjid, orang pun azan yang pertama, maka kita berdirilah. Tunggu. Berdiri, tunggu. Habis azan, kita pun solat semua orang lain, solat sunat. Tahiyatul masjid atau solat sunat qabliyah. Kan. Tapi kalau azan yang kedua, dengar ni, kalau azan yang kedua, kita tak perlu tunggu azan habis, terus sembahyang. Solat tahiyatul masjid tu, kita terus solat, tak perlu tunggu lagi. Kebanyakan kita tengok azan yang kedua pun dia tunggu lagi. Kan, kita tengok. Banyak. Sebab apa? Sebab tak belajar lah. Kan, kesian lah. Kan. Sebab apa? Sebab mendengar akan khutbah itu hukumnya wajib. Adapun solat sunat itu hukumnya sunat. Maka bila azan kedua, tak perlu tunggu, azan habis terus solat. Kalau dia masuk itu, khatib tengah berkhutbah. Kan? Khatib tengah berkhutbah, maka dia terus solat sunat yang ringkas. Baca wasal semua, cepat-cepat, jangan baca panjang-panjang lah. Solat sunat dua yang ringkas. Hadis ni itu, ja'a rajulun ila Rasulullah SAW min ahli Najd sa'ir ra's yusma' dawiyun sautihi wala yufqahu ma yaqulu hatta dana fa idha huwa yas'al al-Islam faqala Rasulullah sallam khamsu salawatin fil yawm wal laylah faqala hal alayya ghayruha qala la illa an tatawwa' qala fa'adbar ar-rajulu wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadha wa la anqus qala Rasulullah sallam aflah in sadaq. Ada seorang dari negeri Najd di Saudi lah ni, yang datang kepada Rasulullah SAW, rambut tak teratur. Gema suaranya didengari, namun ucapan tidak boleh difahami. Cakap pun tak faham. Ternyata dia bertanya tak Islam. Lantas Rasulullah SAW bersabda, solat 5 waktu, sehari semalam. Ada kewajipan lain-lain? Bagi dia menjawab tidak. Kecuali kamu bertatawak, yakni ibadah sunnah. Kemudian orang itu berpaling. Saya berkata, demi Allah tidak akan menambah hal ini dan tidak akan mengurangkannya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, dia pasti beruntung jika ucapannya benar. Oleh itu, kerana itu tidak sepatutnya bila ada orang mukmin yang enggan mengerjakan solat 2 rakaat ini, kerana solat 2 ini mengandungi kebajikan yang melimpah. Di satu cerita lain, tuan-tuan, Allah, ketika Nabi sedang khutbah, ada seorang sahabat masuk ke masjid dan terus duduk. Nabi pun berhenti khutbah, tanya, adakah kamu telah solat sunat 2 rakaat? Sahabat tanya, belum. Itu hadis yang tadi tu, fal yarka' raka'atain qabla an yajlis. Maka solatlah kamu 2 rakaat sebelum duduk. Kan? Maksudnya begitulah. Kalau kita di masjid, ustaz-ustaz ke atau imam ke dan sebagainya tengah mengajar depan tu.
Kan dulu ada cerita daripada tak boleh tak boleh solat sunat sebab yang mengajar tu wajib kan. Mengajar belajar tu wajib, solat sunat tu sunat. Tapi kita dengan Nabi siapa kan? Ustaz dengan Nabi siapa? Nabi pun tengah mengajar, tengah berkhutbah tu Nabi suruh sahabat dia solat sunat 2 rakaat. Maka begitu juga kita bila kita masuk masjid orang tengah mengajar. Okey. Kita terus solat sunat tahiyat masjid rakaat yang ringkas. Yang ringkas. Keutamaan duduk di masjid. 8 keutamaan duduk di masjid bawah ke masjid. Okey. Hadisnya di sebelah فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث. Bermaksud kemudian apabila dia masuk ke dalam masjid maka dia solat. Okay, kita masuk ke masjid dan kita berada dalam solat. Maksud berada dalam solat ni ialah tetap duduk tempat solat kita. Baca Quran, berdoa, munajat, sabar diri kita. Maka solat itulah yang menahannya. Dan para malaikat pun berselawat kepada salah seorang di antara kamu selama dia masih berada di tempat duduknya yang digunakan untuk solat. Lepas tu kita lepas solat tuan-tuan, ulama-ulama kita ajar, Tok Guru kita ajar, beri salam, kita berwirid dan berzikir. Sama ada secara beramai-ramai ataupun berseorangan. Bukan terus angkat kaki keluar dan seumpamanya. Kan? Sebab itu hadis Nabi. Tetap di tempat solat. Maka malaikat mengucapkan, Ya Allah rahmatilah dia. Malaikat berdoa untuk kita. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah terimalah taubatnya. Hal itu, yakni doa-doa daripada malaikat itu terus berlangsung selama dia belum mengganggu di situ, selama dia belum berhadas. Selama dia belum mengganggu duduk di tempat solatnya itu dengan perkara yang lara. Gurau dan sebagainya, pula ketawa dan sebagainya, cakap benda yang tidak sepatutnya kan. Dan selama dia belum berhadas, habis batal sebelum dia batal wuduk. Bila dah batal wuduk, dia kena ambil wuduk balik lah. Dan sambung duduk tu. Ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan limpahan kemurahannya kepada hamba-Nya, yakni membalas mereka, mengganjarkan mereka dengan duduk di masjid dan menunggu solat dengan pahala solat. Kemudian dia membuat para malaikat memanjatkan doa untuk orang yang menunggu solat di masjid dan memohon rahmat, keampunan dan taubat. Akan tetapi pahala dan doa malaikat itu untuk orang yang menunggu solat itu terikat dengan beberapa perkara. Okay? Orang yang tunggu solat seterusnya, biasanya maghrib isyak lah. Kan, zuhur, asar, jauh tuan-tuan. Subuh, zuhur, takkan nak tunggu kan. Orang pencin, boleh lah. Ini biasanya maghrib dengan isyak. Pertama, bahawa solatlah yang membuat dirinya bertahan untuk tidak pergi ke rumah keluarganya atau mengerjakan kesibukan yang lain. Kenapa pahalanya besar? Kerana solat tu, nak tunggu solat yang selepas itu tu yang membantu kehasratnya untuk pergi tempat-tempat lain. Balik rumah ke, ngeteng dengan kawan ke, sebagainya. Kedua, doa para malaikat untuk orang yang menunggu solat tersebut hanya berlaku bagi orang yang tetap berada tempat yang asal digunakan untuk solat. Tempat tu je, tak beralih-alih. Ada pendapat yang mengatakan bahawa doa itu berlaku bagi semua orang menunggu solat di masjid. Khilaf ulama. Adakah di tempat yang dia duduk untuk solat pertama ataupun dia boleh berada di mana-mana sahaja. Ketiga, pahala dan doa itu tidak berlaku bagi orang yang berhadas atau mengganggu. Tidak dapatlah doa para malaikat dan pahala yang besar itu sekiranya dia telah pun batal wuduk.
atau mengganggu ni, ganggu orang kan, atau perkara yang bukan ukhrawi, perkara yang duniawi. Dan maksudkan dengan mengganggu di sini dah tindakan atau ucapan yang menyakiti para malaikat atau sesama muslim. Sedangkan berhadas artinya yang bersangkutan melakukan sesuatu yang membatalkan wuduk. Peringatan. Ramai orang yang lalai terhadap waktu yang sangat mulia, iaitu waktu menunggu solat di antara azan dan iqamah. Mereka kelihatan membolak-balikkan bola matanya ke arah orang-orang solat atau baca Al-Quran. Ada pula yang melepaskan pandangan mata dan akalnya untuk merenungi pembinaan masjid, struktur dan sebagainya. Anda kata mereka itu mahu memanfaatkan waktu mulia itu untuk baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Ta'ala, atau menjalankan doa yang bersungguh-sungguh. Saat itu termasuk waktu dikabulkan doanya, mesti mereka akan mendapat kebajikan melimpah. Maknanya dia kata apa? Dia kata ada orang, ini biasalah. Kita tengok orang baca Quran, tengok orang sembang, tengok apa nama hiasan-hiasan masjid, terutama masjid-masjid yang kita tak pernah pergi lah kan. Kalau yang tiap hari kita pergi tu memanglah kita dah tak pelik dah kan. Jadi dianjurkan untuk duduk tempat solat itu ialah dengan berzikir ataupun dengan membaca Al-Quran ataupun dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala dan juga kita bermuhasabahkan dosa-dosa kita yang dahulu. Peringatan seterusnya, menjadi imam solat termasuk sebahagian daripada kepimpinan. Ini pada imam lah. Seorang imam harus berbelas kasihan kepada para makmum. Dia tidak boleh memberatkan mereka dalam bentuk apapun. Hadis Aisyah anha meriwayatkan bahawa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih, man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, barang siapa yang memegang kepimpinan umatku lalu dia memberatkan mereka, maka beratkanlah dirinya. Dan barang siapa yang memegang kepimpinan umatku lalu dia berbelas kasih kepada mereka, maka kasihilah dirinya. Maknanya tuan-tuan, ni sekarang ni subuh lambat kan, 6 berapa, 6, 13, 6, 14, 6, 15. Kalau 6, 16, 17 habis apa tu azan, orang solat sunat, ambil masa dalam 10 minit untuk iqamah. 6.25, 6.30 baru solat subuh. Imam baca panjang, Allahumma salli ala Muhammad, kesian dekat jemaah. Itu yang menyebabkan orang tak pergi. Tak boleh pergi ke solat subuh di masjid sebab tak dan. Kita ni bekerja-kerja ke tempat kerja lah kan. Kalau sebelum ni subuh sebelum pukul 6 cantik, tak ada masalah dah, orang akan ramai kan. Tapi kalau dah lewat macam ni, imam tolong baca ayat yang pendek-pendek aja. Kan ini ya Allah ya Rahman dibaca panjang. Kalau Jumaat tak payah sajadah lah tuan-tuan. Kan dia bantai bersejadah dengan Al-Insan, duduk Kelantan Terengganu Kedah, tak apa dia cuti hari Jumaat. Duduk Kuala Lumpur ni, Selangor ni kan. Dia bantai sejadah dengan Al-Insan mau pukul 7 habis. Jadi baca yang pendek-pendek, surah lazim sahaja wadduha, paling panjang wadduha tuan-tuan. Kan? Yang kat kedua idza cukup. Kalau Allah pun tak apa. Sebab kita nak meraihkan jamaah. Yang penting sebenarnya meramaikan orang ke masjid. Kan? Tapi kalau dengan kita baca panjang-panjang tu tuan-tuan, mengurangkan orang ke masjid. Mana lebih utama? Yang utama ialah meramaikan orang ke masjid. Jadi untuk imam kena faqih, tu sebut faqih. Kan? Untuk imam kena profesional. Baik, tengok tu buat sebelah. Kenyataannya Imam An-Nawawi mengatakan ada atas tu. Lepas yang tadi tu. Imam An-Nawawi mengatakan ini adalah teguran yang sangat kasar, keras agar tidak memberatkan orang ramai dan seruan sangat agung untuk berbelas kasih kepada mereka. Ada banyak hadis yang mengandungi pesanan-pesanan yang sama. Kenyataan yang berlaku menunjukkan bahawa sebahagian imam ke semua, Imam Burhan okey.
Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka tersedari ataupun tidak suka memberatkan jemaah. Apa contoh-contoh memberatkan jemaah? Pertama, mereka suka mengakhirkan iqamat, yakni melewat-lewatkan iqamat, sehingga memberatkan para jemaah untuk menjalankan aktiviti kerja, buat dan sebagainya dan keperluan mereka, serta membuat mereka berada dalam keadaan yang dilema, serba salah menghadapi kepentingan yang tidak boleh ditunda, solat sendiri ataupun solat berjemaah. Ada yang nak pergi kerja, ada yang nak hantar anak sekolah, ada nak hantar bini sekolah, bini kerja sebagai macam-macam hal kita ni. So, imam yang baik adalah imam yang memiliki jadual waktu yang jelas bagi jemaah di masjid ni. Ada kata dia terlewat kerana suatu perkara, maka mereka boleh mengumandangkan iqamat melaksanakan solat. Dengan demikian, imam tersebut tidak memberatkan para jemaahnya kerana kelewatannya dan juga melepaskan mereka dari keadaan yang dilema. Maksudnya imam tu kena ada ramai lah, kena ada jadual imam. Kan? Kalau boleh imam jangan terlambat. Kan? Imam tu sepatutnya imam kena tahu ada makmum. Kan? Sepatutnya kita ni makmum tengok imam kat depan. Bukan makmum tengok imam kat belakang. Ghalib ataupun biasa jadi pada hari ni, makmum tengok paling ke belakang, tengok imam sampai. Sepatutnya makmum tengok imam keluar dari bilik imam. Bilik imam kat mana tuan-tuan? Bilik imam kat depan, bukan kat belakang. Kan? Itu imam yang profesional. Kan? Tuan-tuan, cukup sekadar itulah untuk hari ni. InsyaAllah sambung bulan hadapan lah. Banyak lagi ni. Berapa bulan ini? 17. 17 bulan. Bulan 1.